Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah kita hari ni kita buat perbincangan berkenaan dengan review paper, sebab sekarang ni kita nak buat nak teruskan kajian yang lepas tu, yang seperti mana biasa tu tak boleh sebab tak boleh masuk lab kan. Jadi sekarang ni apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat review paper lah. Okey. Jadi review paper ni sebenarnya ada banyak kaedah lah, banyak macam-macam kaedah yang kita boleh ikut kan. Jadi yang itu saya pada tahun lepas saya dan juga Dr. Faizal tu pergi khusus SLR, dah lama dah benda ni. Jadi memandangkan sekarang ni berlaku perintah kawalan berkurung ni, saya pun tengok benda tu balik kan. Jadi macam boleh apply, jadi kita apply lah dekat PPD. Kita memang apply buat review paper lah sebenarnya. Jadi kita tidak strictkan dengan SLR, maknanya dia boleh buat review paper, tak kisahlah pakai method SLR ke ataupun yang macam mana. Cuma kita guide kat sini untuk review paper ni supaya dia chapter yang ada di dalam review paper itu seperti mana yang inilah yang kita bincang hari tu dengan Dr. Faizal. So, ini adalah yang kita guide supaya setiap kumpulan pelajar perlu mempunyai chapter seperti berikutlah. Yang inilah chapter 1 introduction, chapter 2 methodology, chapter 3 result, chapter 4 discussion, chapter 5 conclusion and recommendation. Ini adalah untuk siapa yang nak buat review paper lah. Okay, jadi sebenarnya chapter 1 hingga 5 ini kita ikut SLR method lah, kandungan yang ada di dalam paper SLR, Systematic Literature Review. So yang inilah yang dia orang buat, yang basic ada di dalam paper Systematic Literature Review. Okey, jadi kita mungkin awak boleh ikut yang ni, cuma susunan itu nanti kena ikut metodnya kita boleh buat ini dan boleh sesuaikan dengan FCAS punya rubrik lah. Seperti mana yang kita bincang pada minggu lepas, chapter 1 introduction, chapter 2 tu literature review tu kekalkan. Kemudian chapter yang ketiga tukar kepada metod macam mana nak buat literature review lah. Okey, kemudian chapter yang keempat kita buat result and discussion. Okay, chapter result and discussion kan. Maknanya result and discussion ni untuk awak ni kita bincang itu kita sekalikan. Okay, maknanya kita chapter 1 intro, chapter 2 literature yang awak dah buat itu dah ambil saja, tak perlu ni lah kan. Kekalkan yang itu. Kemudian chapter yang ketiga metodologi tapi kita tukar, memang kita overhaul semualah. Metodologi ni kita cerita berkenaan dengan macam mana nak buat systematic literature review. Kemudian chapter keempat tu kita combine. Result and discussion kita akan jadikan chapter 4. Kemudian chapter 5 conclusion and recommendation. Ini sebab kita nak selaraskan dengan rubrik dekat FCAS lah. Kalau macam dekat PPD dia orang ikut ni sebab rubrik tu saya yang buat. Jadi tak ada masalah. Okey. Jadi sekarang ni untuk paper review, konten dalam paper review yang inilah yang kita akan bincangkan nanti. Okey, kita pergi kepada macam mana nak buat review paper lah. Okey. Okey, untuk review paper, kalau kita untuk chapter pertama, okey, kita tengok chapter yang pertama kat sini. Mungkin dah baca kot kan, saya dah bagi slide Okey, chapter pertama introduction. Apa yang perlu ada dalam introduction? So yang kat sini biasanya saya bagi tahu, okey, mana pengenalan ini kita boleh ambil seperti mana chapter 1 yang awak sebelum ni. Background of study tu kita boleh ambil. Okey, pengenalan umum, secara umum di bahagian ini anda menceritakan tentang apa atau siapa. Ini maknanya kita boleh cerita, ambil pengenalan yang lepas, yang PSM 1 tu awak boleh ambil yang itu. Cuma awak kena masukkan objektif review paper awak. Masukkan objektif review paper. Okey. Kemudian kenyataan masalah.
Okay, kena ada masalah boleh kekalkan kot yang lama. Okay. Keperluan ataupun objektif untuk melakukan review paper. Okay, rasa ni awak dah senaraikan itu kan. Okay, tajuk dan juga objektif untuk review paper boleh masukkan di dalam literature review. Dan kita kalau kat sini penyertaan masalah, dia kata apa kat sini, penekanan tentang gap kajian, adakah ia dari segi empirikal, metodologi atau teori, mengapa kajian ini perlu dilakukan, apa lagi yang masih kurang. Okey, kalau ini sebenarnya penerangan berkenaan daripada Dr. Khairul itulah. Jadi untuk yang ni, penyertaan masalah ni, saya rasa awak sesuaikan dengan objektif awak tu. Objektif yang terbaru sekarang ni. Okay, adakah problem statement yang awak buat yang lepas boleh digunakan ataupun kena modified sedikit mengikut objektif yang sekarang ni, yang awak dah buat itu kan, yang awak senaraikan dekat WhatsApp tu, cuba tengok kena tak dengan penyertaan masalah yang awak punya sekarang ni. Kalau kena boleh kekalkan, kalau tak kena awak kena adjust sikit lah supaya bersesuaian dengan topik yang awak nak review tu. Okay. Kemudian persoalan kajian boleh masukkan lah kalau ada lah kan. Kalau tak ada tak apa. Okay, kalau kat sini saya suruh masukkan juga ni sebenarnya objektif kajian seperti mana FFP1. Sebenarnya ini boleh skip lah yang ni. Mana kalau yang ni awak kena cerita objektif review paper saja. Apa yang awak nak review. Untuk yang ni awak boleh skip lah. Objektif kajian, apa tujuan utama kajian ini lakukan, sama seperti FYP1. Okay, ini saya dekat PPD saya minta dia masukkan juga objektif inilah, yang apa yang dia nak capai dan apa objektif review paper. Ni apa yang dia nak capai dalam dia punya research, dalam dia punya kajian dia lah. Okay. Tapi untuk ini saya rasa boleh skip lah kot untuk objektif yang ini. Cuma kita gantikan dengan objektif review paper. Apa yang awak nak capai dalam awak punya review lah. Apa yang kita nak highlightkan, apa yang kita nak bincangkan dalam review paper, awak dah senaraikan 2-3 objektif itu kan. So yang itu nanti kita akan cari paper yang berkaitan dengan objektif kita tu untuk kita buat review lah. Okay, dengan secara detail lah. Okay. So yang ni maknanya untuk yang intro ni kita hanya masuk objektif objektif review paper lah. Awak tambah yang tu dan juga sesuaikan dengan penyertaan problem statement tu. Sama ada boleh pakai atau tak. Okey. Okey, kemudian chapter 2 metodologi. Okey, untuk awak punya ni chapter 2 kekalkan literature review yang lama, cuma yang ini akan jadi chapter 3 lah kan. Okey, akan jadi chapter 3. Cuma tak apalah, kita tengok yang ni chapter 2, awak anggap chapter 2 ni adalah chapter 3 awak lah. Okey. Okey, untuk metodologi ni pengenalan, okey, sedikit pengenalan dan apa kandungan yang dimaksudkan dalam bahagian metodologi. Okey, awak boleh cerita sikitlah pengenalan berkenaan dengan kandungan. Okey, apa yang awak nak ceritakan dalam bab 3, bab 2 ni. Apa dia punya konten dia, awak buat pengenalan sedikitlah berkenaan dengan metodologi ni. Kemudian panduan yang digunakan. Okay, kalau kat sini dia menggunakan Prisma. Prisma ni sebenarnya dia punya guideline lah. Guideline yang utama macam British Standard lah. Kalau British Standard ni dia punya guideline untuk kita buat testing. Tapi Prisma ini guideline-nya untuk bagaimana untuk kita membuat review report. Okay, ni kalau awak search dekat Google Prisma, dia akan keluar lah. Dia akan keluar method untuk review report. Jadi sebenarnya yang dekat sini dia refer Prisma lah. Okay. Kemudian resource. Ini panduan, awak cerita sikit lah. Ini dekat ni pengenalan tadi, cerita sikit panduan yang digunakan. Awak rujuk mana? Contoh kat sini Prisma lah. Dia rujuk dia punya main reference dia adalah Prisma. Kemudian resource. Resource ni database yang digunakan lah. Awak kena buat penerangan sedikit lah berkenaan dengan resource. Contohnya Scopus, Web of Science, Google Scholars. So awak terangkan, kat sini awak boleh terangkan dia punya kelebihan. Scopus apa kelebihan dia? Google Scholars apa kelebihan dia?
Sign direct apa kelebihan dia? Awak boleh terangkan dalam chapter 2 ni source yang awak akan gunakan untuk mendapatkan database lah. Untuk mendapatkan artikel tu source apa yang digunakan. So awak boleh terangkan dia punya kelebihan. Contohnya mungkin kita guna Scopus dan juga Google Scholars. So awak boleh terangkan Scopus tu kelebihan dia apa. Boleh carilah dekat Scopus tu, awak nanti search dekat dia punya Scopus punya website tu, nanti dia akan ada lah dia punya kelebihan apa, awak boleh ambil kat situ lah. Cuma kita olahkan dalam bentuk kita punya dalam chapter kita lah. Okay. So terangkan kalau Google Scholar ni apa kelebihan dia, terangkan sedikit berkenaan dengan resource yang akan digunakan lah. Okay. Okay, kemudian dicarankan menggunakan systematic review process. So dia ada 3 lah untuk systematic review ni. SLR ni ada 3 fasa lah. Yang pertama, fasa pertama adalah identification. Okay, yang mana untuk yang ini, untuk chapter ini kita terangkan keyword yang anda gunakan untuk mendapat artikel dari database. Okay, kat sini kita kena masukkan, awak kena rekodkan awak punya keyword yang awak guna lah. Awak rekod keyword yang awak guna tu, sebab kita akan masukkan di dalam chapter 2 lah. Kita buat ayat sikit penerangan berkenaan dengan identification yang kita buat. Yang kita buat tu. Untuk dapatkan artikel tu, kita pakai keyword apa. So awak boleh bincangkan dekat sini. Kita ceritalah apa benda yang kita guna keyword. Kita masukkan dalam table ke dan sebagainya lah. Kemudian kita olah. Kita buatlah dia punya penerangan sedikit berkenaan dengan keyword kita tu. Kenapa kita guna keyword tu. Okay, mungkin keyword tu untuk identification ni biasanya contohnya stabilization. Source stabilization. Dia ada sinonim word dia. Stabilize ni dia ada banyak. Mungkin ada sinonim word lah. Contohnya stabilize dia ada yang guna improvement, solve improvement, ada yang guna treated. So kita kena identify word yang sinonim supaya kita boleh dapat semua paper yang berkaitan lah, sebab ada penulis yang menggunakan solve improvement, ada penulis menggunakan stabilization. Kalau kita guna keyword stabilization saja, mungkin kita dapat papernya sikit, tak menyeluruh. So kita cuba dapatkan sinonim keyword. Contoh keyword yang kita ada tadi, contoh stabilization tadi, awak cuba dapatkan apakah berkenaan sinonim berkenaan dengan stabilization. Sebab kita nak find semua sekali paper yang ada lah berkenaan dengan stabilize. Okay. Kemudian fasa yang kedua, kita akan buat screening. So untuk screening ni kita menggunakan inclusion dan juga exclusion criteria lah. Okey, jadi untuk yang ini dia secara bukan detail lah. Kita screening ni bukan secara detail lah. Yang ni screening mengikut, okay, kalau kat sini tetapkan kriteria pemilihan yang digunakan bagi mencari artikel yang berkaitan dan bersesuaian dalam systematic review. Sekiranya anda tidak melakukan proses ini, ada kemungkinan anda terpaksa baca dan review beratus paper lah. Okay. Kita boleh tengok nanti jadual 1, apakah dia punya inclusion dan juga exclusion kriteria. Okay, nanti kita akan tengok untuk table ini. Okay, kemudian fasa yang ketiga, eligibility ini adalah artikel, fasa ini artikel yang terpilih akan diteliti dan mana artikel yang tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan. Okey, apa beza di antara fasa 2 dan juga fasa 3? Yang ini pun screening, yang ini pun kita screening juga. Okey, apa beza dia? Fasa 2 hanya berasaskan kriteria pemilihan, manakala fasa 3 akan review dengan teliti artikel tersebut. Fasa 3 ni kita akan review dengan teliti lah, kita akan baca lah dia punya finding dia. Okay, dengan teliti lah. Untuk yang ketiga ni, yang kedua ni kita hanya melihat dia punya dari segi timing dia, tahun. Mungkin kalau kita search source stabilization and clay, mungkin dia punya artikel tu ada dalam 200 artikel berkenaan dengan stabilization dan juga clay. 200 tu banyak nak baca kan. Jadi awak pun
boleh exclude. Okay, exclude dia mungkin kita tetapkan tahun. Kita nak artikel daripada tahun 2020 sehingga 2015. So mungkin dia akan jadi sikit. Daripada 200 tadi akan berkurang menjadi katakan 100. Okey, kemudian awak buat lagi syarat yang seterusnya. Mungkin kita nak paper yang berindeks saja katakan. So kita boleh exclude lagi. Okey. Nanti kita tengok table 1 ni macam mana dia buat lah. Okey. Okey, ini adalah table 1 tadi, inclusion dan juga exclusion criteria. So kat sini dia letak dia punya criterion. Okey, pertama literature type, kemudian language, timeline dan juga index. So ini dia letak syarat dia lah. Kita boleh modify lah benda ni. Table ni sebenarnya bergantung kepada kita lah. Okey, apa yang kita nak masukkan. Ini contoh dia lah. So untuk yang eligibility dan juga exclusion, yang ni paper yang layak lah. Paper yang ikut yang eligibility ni maknanya paper ini dipilih lah. Okay, untuk literature, index, journal, research article. Dia nak research article saja, dia tak nak yang thesis apa semua. So dia ambil research index journal, mana journal lah. Okay. Buat chapter dan sebagainya dia tak ambil lah. Ataupun kita boleh letak kat sini journal proceeding. Kalau proceeding kita tak ambil. Kita boleh exclude kan dia. Sebab dia ada journal, ada proceeding kan. Ada yang Scopus, ada yang Google Scholars. So kat sini mungkin kita boleh letakkan sama ada kita nak. Tapi kalau kita guna source Google Scholars, maknanya kita kena ambil lah. Kita dah terangkan dekat bab 1 tadi, resource yang database yang kita guna, Google Scholar dan juga Scopus. Maknanya kat sini tak boleh letak lah. Okay, semua kita sama ada kita nak pakai journal ataupun proceeding. Okay, kat sini non-index journal. Okay, kalau yang tidak ada index, dia tolak, exclude lah. Ataupun awak nak tengok paper systematic review journal. Okay, kalau dia systematic review, awak tolak. Book chapter pun tolak. Conference proceeding pun tolak. So awak kena tengoklah yang based on awak search tadi, yang ada 100 tadi kita check balik. Okay, kalau dia paper yang tidak ada index, kita exclude lah. Kalau dia buat review paper, sebab kita pun nak buat review paper, kita ambil review paper juga. Tak boleh lah. So kita exclude yang ni. Kemudian book chapter pun kita tak nak. Confront proceeding pun tak nak. Kita nak hanya journal yang berindeks sahaja yang kita jadikan sebagai kita punya reference. Okay, language yang diterima adalah English, bahasa Malaysia saja. Non-English, bahasa Arab ke apa benda tak, bahasa Cina ke, kita tolak. Okay, ini untuk screening. Untuk yang phase yang kedua tadi. Phase yang kedua kita screening based on language, timeline. Okay, timeline ni kita boleh letakkan. Kalau ikutkan paling bagus adalah 5 tahun ke belakang lah. Contoh sekarang ni 2020, 5 tahun ke belakang tahun berapa? 2015. So kita, kalau paper tu terlampau banyak, kita search banyak sangat, so kita boleh limitkan dia punya timeline. Kita boleh limitkan timeline supaya paper tu boleh berkurangan dan senang untuk kita buat review lah. Kalau terlampau banyak pun tak larat juga nak baca kan. So kita boleh buat screening. Kita boleh pilih. Kalau sedikit, awak boleh ambil je daripada buat tahun berapa sehingga sekarang lah. Sehingga current years. Okay. Kalau yang ini, yang dia tak nak ni, 2002 ke bawah dia akan exclude. Okay. Kemudian index. Social Science Citation Index sahaja dia nak. Okay. Science Citation Index expanded. Okay. So index ni awak boleh letak yang mana yang awak nak. Maknanya kat sini paper, quality paper lah. Quality paper. Okay. Jadi kat sini kita boleh ikut yang mana yang kita nak lah. Kita boleh modify ni table ni. Kita boleh letak sendiri. Kita punya ni contoh lah. Okay. Paling kurang pun kita ikut yang ni lah. Okay.
Kriteria pemilihan boleh ditetapkan dengan merujuk kepada bahagian refine result di sebelah kiri website database. Merujuk kepada Scopus dan Direct Science mungkin berbeza untuk web science. Pilihan kriteria adalah berdasarkan ketetapan penyelidik. Tiada standard bagi pemilihan kriteria. Okay, maknanya benda ni tidak ada standard. So kita boleh buat sendiri mengikut penyelidik lah. Kita sebagai penyelidik kita boleh buat lah. Sebab kadang kita punya paper itu mungkin limited sikit kan, jadi kita tak boleh nak. So kita boleh modify sendiri lah. Paling kurang, paling minimum perlu ada 30 reference lah. 30 reference. Okay. Okay. Jadual yang kedua. Jadual yang kedua ni adalah contoh penggunaan keyword dan kaedah systematic searching. Okay, keyword and searching information strategi example. So kat sini kita boleh, ini yang keyword tadi, macam mana kita nak olah kita punya keyword. Keyword ni kita kena buat penerangan dekat mana? Dekat chapter 2 kan tadi kan? Dekat, saya lupa. Okay, dekat chapter 2 lah kan. Identification ini. Dekat identification ni kita terangkan keyword kan. Keyword. So kita boleh buat seperti mana table inilah. Database, corpus, ini keyword yang digunakan. So awak copy dia punya string searching yang digunakan. Contoh dekat Scopus ni kita boleh masukkan title, abstract, keyword. So bila kita buat title, abstract, keyword, okay, kita punya keyword yang kita gunakan ini dia akan search dekat title, abstract dan juga keyword saja. Okay. Manakala untuk Web of Science dia ada dia punya strategi searching masing-masing lah. Nanti saya akan tunjukkan kalau ada untuk yang Google Scholar saya dah bagi video kan. Macam mana kita nak buat string keyword tu. So yang tu kita copy, masukkan dalam table ni, kita buatlah sikit ayat kita. Okay, mungkin untuk Google Scholars mungkin kita ada 2-3 string searching tu. Tak semestinya dekat Scopus ada satu saja. Mungkin kita ada satu lagi, yang kedua. Okay, yang ni contoh dia lah dia buat ni. Nanti saya tunjukkan macam mana nak guna ni dekat Google Scholars lah. Okay. So kalau awak tak nak ikut yang macam ni, susah, awak masukkan saja keyword awak guna. Contohnya apa nama ni, climate change kan. Climate change ni awak tulis saja climate change, tulis jelah keyword yang digunakan. Tak ada tulis format macam ni lah. Yang ada star pun boleh juga. Tapi bagusnya buat macam ni lah, menggunakan keyword ni. Keyword mengikut database punya facilities lah. Kalau Scopus biasanya dia pakai macam ni, dia punya advanced searching dia. Kalau Google Scholars yang saya tunjuk kat video tu, kalau awak tengok, so yang tu kita boleh ambil, letakkan dalam table, so kita buat ayat, kita buat sedikit penerangan berkenaan dengan keyword yang kita guna. Penerangan tu mungkin kita boleh cerita kenapa keyword yang kita gunakan itu, kenapa kita pilih keyword itu. Dan apakah perkataan yang sinonim, kita boleh terangkan lah dekat dalam kita punya chapter kita tu. Kita boleh buat penerangan, perbincangan dari segi itulah. Kenapa kita guna keyword tu, apakah dia punya sinonim word dia, apa dia, kita boleh bincangkan dekat situ lah untuk dekat chapter 2 ni. Okey, kemudian dekat di sini dia ada flowchart lah flowchart dia. Okay, masukkan flow diagram selepas bahagian systematic review process bagi memudahkan pembaca memahami proses systematic review anda. Rujuk rajah ni. Okay, jadi yang ni awak boleh masukkan, ini awak punya flowchart lah. Methodology flowchart awak lah untuk chapter ini. Cuma kat sini dia ada yang phase yang pertama identification, phase yang second phase screening, third eligibility, kemudian included paper yang betul-betul dipilih lah kat sini. So untuk yang ini
Okey, awak boleh senaraikan awak punya database kat sini. Contohnya daripada, ini dia punya database lah ni. Okey, PubMed ni bilangan dia 500. Ini daripada ni CINA HL Plus ni, N dia sebanyak, bilangan paper dia sebanyak 166. Contoh kita tulislah Google Scholar berapa, Scopus ada beberapa paper. So yang ni additional source yang lain, katakan mungkin thesis ke apa semua, kita boleh masukkan kat sini kalau kita naklah thesis. Kalau tak nak, kita masukkan dalam table include dan exclude kriteria tu. Kita tak nak yang thesis tu, supaya kita boleh tapis dekat screening ini. Okey, daripada sini kemudian kita akan screening berdasarkan kepada table satu tadi, iaitu inclusion dan juga exclusion kriteria. Okey, daripada semua ini, so kita akan screening mengikut table tadi. So tinggal 47. Maksudnya 47 ini tinggal 47 lah daripada banyak ni kan. Tinggal 47. Okey. So kita tengok yang lebih jelas kot. Nanti ada satu table, ada satu paper tu macam jelas sikit untuk yang ni So tak apa, kita skip dulu yang ni. Okey, selepas awak dah cerita pasal method yang digunakan tadi, method SLR tadi, yang mana main reference, dia punya reference dia adalah Prisma tadi lah. Prisma tu dia punya guideline untuk macam mana kita nak review report, review paper ataupun report. So ceritalah dia punya tu. Okey, kemudian dia punya hasil result dia. Okey, kalau macam awak ni result and discussion kita sekalikan, lagi bagus sebenarnya. Result and discussion kita sekalikan tak pening lah. Kalau kita asingkan macam pening sikit. Chapter 3 ni result, apa kita nak cerita kat result dan apa kita nak cerita dekat discussion. Mungkin ada banyak persamaan result dan juga discussion itu. Okey, kita boleh sekalikan. Jadi sekalikan lebih mudah sebenarnya. Okey, untuk result ini, okey, result ni sebenarnya awak kena follow awak punya objektif lah. Objektif pertama apa dia? Objektif yang kedua apa? Kan? Jadi untuk achieve objektif yang pertama, so kita akan carilah paper yang berkaitan dan kita akan review mengikut objektif itu. Paper tersebut lah. Mungkin dalam 30 tu, mungkin 10 tu untuk objektif pertama, 10 lagi objektif yang kedua, 10 lagi untuk objektif yang ketiga. Maknanya kita, tu yang paling minimum lah. Kalau lagi banyak lagi bagus. Okay, dalam bahagian ini anda harus kena pasti corak dapatan dalam kajian lepas dan bincang corak dapatan berikut. Okay, corak ataupun tema dia. Corak dapatan dalam kajian lepas dan bincang corak dapatan berikut. Kita akan tengok macam mana kita nak bincang tema ni, result. Macam mana kita nak buat analisis untuk tim yang saya akan tunjukkan dengan mudah. Okey. Okey, sebaliknya bagi meningkatkan lagi pemahaman pembaca dalam bahagian ini, selain dalam penulisan pattern, dapatan kajian lepas boleh dibentangkan dalam jadual, di mana hanya poin penting yang dimasukkan. So kita boleh buat dalam bentuk jadual dan kita masukkan poin penting mengikut objektif yang kita telah highlightkan. So kita hanya masukkan poin penting saja. Untuk contohnya penulis pertama, poin penting yang berkaitan dengan objektif kita, kita masukkan dekat situ, dekat dia punya findings, result lah. Kita masukkan, dan bila kita dah masukkan, mungkin ada 10 paper, kita boleh nampak dah dia punya pattern. Dia punya dapatan, corak dapatan daripada past researcher. Kita boleh nampak dah dia punya kat situ. So kat situ kita akan buat discussion. Kita akan buat olahan dan juga discussion daripada corak dapatan yang kita dapat daripada past researcher. Okey, itu dia punya untuk result dan untuk result lah. Untuk result dan juga discussion. Okay, ini untuk result. Kemudian discussion, perbincangan. Perbincangan anda perlu teliti dan mendalam. Okay, sertakan elemen critical review di sini. Okay, query teknik banyak
membantu untuk menilhamkan idea yang kritikal kepada penulis. So mungkin dekat perbincangan satu kita dah ada table satu tadi, result pertama untuk perbincangan yang pertama. So kat sini kita akan meneliti dengan lebih mendalam dan kita boleh buat critical review lah. Okay, kita boleh menggunakan teknik Curie teknik. Okay, what, when, boleh pakai itulah kan. Kita boleh tanya, adakah mungkin macam mana nak cakap ayat ni. Untuk ini awak boleh menggunakan Curie teknik lah. Kita boleh tengok apa dia punya kelemahan. Mungkin penulis yang pertama ni mungkin dia tak cover kat belah mana. Kita boleh terangkan lah kelemahan dia. Kelemahan, kekurangan atau kelebihan pun boleh juga. Kita boleh bercerita lah kat sini, perbincangan kat sini. Okey. Ataupun dia punya itulah kemudian conclusion. Kemudian daripada hasil dapatan itu, dekat conclusion kita buat pengenalan sikitlah, pengenalan apa yang telah dicapai, huraikan apa yang harus ditumpukan oleh penyelidik bagi kajian akan datang. Apa yang harus, setelah kita buat dia punya analisis, so kita dah nampak dah dia punya corak tadi, kat mana yang kurang, kat mana yang lebih, so kita nak tumpu kat mana? Kat mana yang perlu kita tumpukan lebih sebab kat sini kurang. Makna berdasarkan pada kita punya systematic literature review kita, kebanyakan researcher kurang mengkaji di bahagian A katakan. Itu kita boleh buat inilah conclusion dekat situ. Dan recommendation. Recommendation ini kemungkinan kita boleh juga tengok recommendation daripada paper-paper yang past researcher tu, kita boleh senaraikan juga. Senaraikan. Contohnya ada 10 paper, ada 10 recommendation ataupun lebih. So kita boleh tengok kat situ. Dan kita boleh buat conclusion ataupun kita boleh buat recommendation balik kat sini pun boleh juga sebab kita punya summary. Kat sini kita boleh summarykan recommendation daripada past researcher. Past researcher dia recommendation, maksudnya dia belum buat lagi. Dia recommend lah. Jadi kita boleh masukkan kat sini lah. Okay, itulah kot yang untuk step untuk review paper. Itu dia punya contents yang ada dalam review paper. So kita tengok contoh. Okay, setakat ni ada pertanyaan tak ni? Senyap ke ni? Kita tengok contoh. Kat mana contoh? Senyap tak ada faham tu. Faham Kita tengok contoh. Kita bagi contoh insyaAllah. Contoh. Contoh yang mudah kat mana tadi? Okay, kita tengok contoh yang ni. Nampak tak ni? Ni saya dah tunjuk dah itu. Ini dia buat SLR. Nampak tak ni? Slide ni. Nampak kan? Ini dia buat systematic review on performance of fly ash on strength parameter in cohesive soil. Okay. Jadi, okay, kat sini Ini dia punya, ini maknanya dia pakai SLR. Okay, tengok cara dia buat macam mana. So kat sini dia akan ada, dia terangkan sikit lah dia punya ni, abstract ni. Okay, ni dia punya purpose. Okay, the purpose of this article divided to geotechnical assessments of recycle and waste material and performance evaluation of fly ash on the strength parameter of cohesive soil, that the mineralogical analysis can be established by X-ray diffractions, SRD, analysis of scannings, electron microscopy, SEM. Okay. Kemudian kat sini dia kata, okay,
Systematic literature review has been written on performance of fly ash on the strength parameter of cohesive soil. Kat sini dia punya ni nak tengok dia punya performance fly ash on the strength parameter untuk tanah kohesif. Okay, ini dia punya abstract. Jadi ini dia punya objektif untuk paper ni lah. Okay. So ini pengenalan lah berkenaan dengan seperti mana yang saya cakap tadi lah. Cuma kita nak tengok macam mana dia buat analisis. Okay, dekat sini dia tak ada chapter pun dekat ni. Dia introduction je. Intro, kemudian dekat dalam ni dia dekat atas ini dia punya introduction sedikit. Okay, kemudian sampai dekat sini ini introduction dia lah sampai sini. Okay, yang ini dia akan buat dia punya review. Dia dah start review lah. Untuk yang ni, Adil et al. Evaluate the effectiveness of self-cementing fly ash for stabilization of soft fine grain soil. Okay. Dia cerita, okay, untuk yang Adil et al. Ini, dia cerita dia punya apa yang dia evaluate. Kemudian dia cerita sikit dia punya research background. Dia masukkan research background untuk yang ni. Nampak dia cerita ni menggunakan CPR, test apa semua dia ceritakan. Ini dia cerita research background dekat sini untuk yang ini. Habis yang ini, kemudian dia cerita untuk reference yang kedua, dia punya apa yang dia buat. Dia cerita balik. Dia cerita macam research background lah untuk reference yang kedua. Nampak dia cerita lah. Kau boleh baca lepas ni. Kemudian yang paper yang ketiga dia cerita dia punya research background dan juga finding dia kat sini. Kemudian ini simple dia buat ni. Ini penulis yang keempat dia cerita research background, dia punya finding, apa yang berdasarkan kepada objektif tadi lah. Untuk dia nak tengok dia punya performance fly ash untuk tanah yang kohesif. Okay, apa dia punya testing yang digunakan, dia cerita kat sini lah. Nampak? Ini dia cerita, okay, kemudian penulis yang kelima, yang seterusnya. Okay, dia cerita apa ni, dia punya tajuk dia, apa yang dia buat berkenaan dengan fly ash ni, performance ni, apa testing yang digunakan, background of research lah kat sini sebenarnya. Ataupun finding dia cerita lah. Okay, dia cerita semua, kemudian barulah dia masukkan dekat table. Kat bawah ni ada tables analisis dia tu. Okay, nampak ni. Systematic literature review on performance of fly ash in cohesive soil. Kat sini dia tulis, okay, author, year, subject, kemudian result. Okay, dia tulis kat sini, ini dia punya author, ni tahun. Kemudian dia punya subject dia. Okay, subject dia, effect of fly ash on the index properties of black cotton soil. Subject ataupun tajuk lah Stabilization characteristic of clay using class C fly ash. Ni dia punya result dia. Dia masuk dekat sini result. Yang dekat atas tadi dia terangkan dia punya background, research background ataupun dengan lebih teliti lah dekat atas ni. Dekat sini dia punya, dia masukkan dalam table result. Ini pun dah, paper ni pun sebenarnya quality juga ni. Kan, tapi dia buat macam tu je, simple je. Okay, nampak subject, result dia masukkan semua paper. Masukkan. Ini berkaitan dengan stabilization. Okay, daripada sini kita boleh nampaklah dia punya dapatan daripada yang lepas ataupun corak dapatan dia tu. Okay. Nampak? Dia buat. Ada berapa ni? Saya kira dalam 24 saja ni. Sehingga 2000 dia susun ni ikut tahun lah. Start daripada tahun yang lama lah. Start daripada tahun berapa ni? Tengok balik. Okay, 1996 sehinggalah tahun 2014. Okay. Ini dia cerita pasal fly ash. Pasal kajian fly ash untuk tanah cohesive soil. Apa dia bincang ni? Apa testing yang digunakan? Okay, apa dia punya result dia? Dapatan daripada stabilize tanah tadi, apakah dia punya performance fly ash tadi untuk stablekan tanah tersebut. Okay, jadi kemudian dia buat conclusion, itu je. Ada berapa topik tadi? Intro, conclusion je. Paper ni lah. Kan? Tapi ini kita boleh
apa, ini yang paling simple lah saya tengok ni. Tapi namanya systematic literature review juga, tapi dia untuk yang ni artikel sajalah. Artikel paper, tapi untuk report awak kena buat seperti mana yang saya terangkan tadi lah. Okay, ini conclusion dia. Okay, dia buat conclusion lah kat sini. Kat sini dia masukkan dia punya, dia buat conclusion daripada tadi. Ni nampak ni, according to cation exchange process, the influence of fly ash on expensive soil causes significant reduction of plasticity index, activity and swell potential. Okay, ni nampak dia punya itulah. Jadi dengan kita tambah fly ash ni, jadi dia dapat mengurangkan plasticity index, dapat mengurangkan swell potential. Sebab tanah kohesif ini biasanya dia mempunyai swelling lah, karakteristik. Apabila kita campur fly ash, dia boleh mengurangkan swell. Ini hasil daripada dapatan yang kita buat lah. Maknanya bukan seorang saja researcher yang mengatakan benda ni. Maknanya mungkin ada 10 researcher yang mengatakan bahawa fly ash ini dapat mengurangkan plasticity index dan juga swelling potential. Ini hasil daripada yang kita tengok tadi lah. Kebanyakan researcher cerita pasal swell, cerita pasal plasticity index. Kan? Kita boleh tengok kat situ lah. Dia punya pattern corak dia tu. Okay. Ini contoh lah. Kemudian dia ceritakan dia punya recommendation. Okay, nampak ni. In this regard, okay, there are some recommendation for future that list as follow. So, pertama ni, mechanism making the off specification fly is effective in stabilizing organic soil need further study. Okay. Okay, untuk organic soil yang kurang sikit lah kan, betul lah. Biasanya dia untuk cohesive soil saja. Okay, ni contoh dia senaraikan recommendation, nampak? Okay. Dia ni guide ni apa ni? Guideline. Okay, the major advantage by using, okay, tak apalah. So, ni reference. Okay, ni satu contoh lah. Contoh. Okay, kita tengok yang satu lagi yang daripada ni, sekejap . Okey, nampak tak ni? Jadi yang saya pergi khusus itu, khusus SLR, dia bagi contoh lah. Contohnya kita, ni dia buat table, ini study by siapa, author, kemudian dia punya finding. Contohnya ni lah Ali et al 2016, finding dia kambing, kerbau, harimau, cetah. Ini paling mudah kita nak tengok, analogi paling mudah. Macam mana kita nak buat literature. Okey, Ali tadi, Abu, dia cerita pasal lembu, arnab, paus, hiu, patin. Ahmad dan Kasim, harimau, kumbang, kerbau, biri-biri. Okey, ni nampak dia cerita. Okey, Siti ni 2018, singa, zirafah, gajah. Fatimah, singa, harimau, cetah. Okey, kita buat ni, kita dapatkan, kita baca, kita dapatkan dia punya finding, kemudian kita cerita buat sini. Binatang ternakan. Okey, kita cerita, kita nak buat ayat kan, macam mana kita nak buat ayat? Binatang ternakan, okey. Untuk kambing, siapa yang cerita pasal kambing? Okey, cerita pasal kambing, Ali et al 2016. Ali saja yang cerita pasal kambing. Yang lain tak ada. Nampak? Untuk kerbau, Ali 2016, Ahmad dan Kasim dan juga Gasidah. Okey, ni dia combinekan dia punya ni. Based on daripada table ni, kita boleh combinekan finding yang sama. Finding yang sama, dapatan yang sama. So kita boleh cerita lah.
Okey, contohnya kalau kita punya tu mungkin stabilization, chemical stabilization yang banyak digunakan, contohnya simen. Simen siapa yang guna? Contohnya Ali dengan ni. Dia punya dapatan dia. Maknanya kat sini cara untuk kita membuat huraian berkenaan dengan table finding kita ni. Kita boleh cari dia punya similarity lah. Okay, yang menerangkan yang benda yang sama. So kita boleh start kan combinekan dia punya citation tu. Okay. Ni kerbau ada berapa orang? Lembu ada 2 orang yang cerita pasal lembu. Arnab seorang je. Biri-biri ada 2 orang. Ini pasal binatang ternakan. Ikan pula. Ikan siapa cerita? Ini pasal ikan ni. Ada 2 orang. Ikan paus ada 2 orang, ikan kayu ada 2 orang, patin ada 2 orang. Binatang liar pula. Binatang liar, siapa cerita? Ini. Nampak dia punya cara untuk kita terangkan. Membuat huraian daripada table finding kita. So ini dia punya binatang ternakan. Ini dia punya keyword lah keyword dia. Tajuk utama lah, mungkin daripada sini kita boleh kelaskan dia punya binatang tadi. Binatang ternakan, dia kelaskan binatang ternakan, kemudian ikan, binatang liar, binatang liar, karnivor dan juga herbivor. Okay, ni contoh lah yang mudah supaya kita boleh faham apa yang ditulis di dalam paper tersebut. Kebanyakan paper dia cerita pasal benda ni. Kalau awak tengok dekat literature review, okay, contohnya cerita pasal non-traditional method, dia akan banyak, dia akan cite kasi ada banyak kan, dia cerita pasal non-traditional method. Okay, dia combinekan sekali lah. Okay, jadi itu satu contoh untuk kita ni terangkan. Apa lagi tadi, kita tengok. Sekejap stop. Banyak sangat ni, itu penting pula. Okey, tak apa. Mana tadi? Ini Okey, ini saya nak terangkan pasal yang ini tadi. Tadi saya tak terangkan dengan detail tadi. Kenaan dengan flowchart untuk metodologi tu, kita boleh masukkan kita punya. Untuk identification ni contohnya daripada Scopus, record identified through Scopus searching. So Scopus katakan awak dapat 1000 ni. 1115. Kemudian daripada Web of Science 71, kemudian daripada Direct Taylor ni Springer ada 14. Kemudian sampai sini record after duplicate. So kat sini dia tengok, dia check di antara ketiga-tiga kesemua database ni ada yang 3 paper yang sama. So dia akan exclude yang ni. Jadi yang ni 1115 campur 71 campur 14 tolak 3 dapat ini. Dapat 1197. 1197 ni kita akan buat screening pula. Kita akan buat untuk phase yang kedua iaitu screening. Untuk identification pun kita tapis lah yang mana yang sama kita tolak. Yang sama artikel. Kadang kita search dekat Scopus, ada juga dekat Web Science. Ada juga dekat Google Scholars. Yang similar tu kita tolak terus siap-siap. Sebelum kita pergi kepada phase yang kedua. Phase yang kedua iaitu screening lah. Okay, screening ni macam mana? Okay, record exclude 1109. Okay, berdasarkan pada table exclude dan juga include kriteria yang ditolak sebanyak 1109. Yang ditolak lah. Yang ni yang tidak memenuhi syarat. So 1000 tolak ni 1109 tolak dengan 1197, kita dapat 88 saja. 88 ni kita akan masukkan ke phase yang ketiga iaitu eligibility. Okay, nampak dekat sini. Ini based on table tadi.
based on timing, based on language, based on apa nama tadi, quality papers. Okay, so dah tolak semua, tinggal 88. Okay, ni mungkin awak, yang awak punya, awak kena masuk data awak punya lah. Untuk dekat bahagian 2, masuk yang data awak punya. Okay. Okay, untuk yang phase yang seterusnya, iaitu phase yang ketiga. Okay, full text articles access. Yang ni kita akan access dengan lebih teliti. Kita akan baca mengikut objektif yang kita kehendaki. Okay. Jadi kat sini full text article exclude with reason. Okay, dekat eligibility ni kalau kita baca, kita akan baca balik. Mungkin tadi kita tak baca pun lagi kan. Yang dekat skrin ni kita tak baca. Ini kita baca balik, rupa-rupanya kita nak tolak kan. So ada 70 paper yang tidak berkait. Exclude due to, did not based on, empirical data, hard science article, did not focus on fisherman adaptation practice, or did not focus on Asian country terrorist. So yang ni apabila kita exclude paper tersebut, kita kena tulis dia punya reason. Kenapa kita tolak tu? Kita kena buat sedikit penerangan. Kena rekod lah. Contohnya macam tadi yang kat sini, 3 ni kenapa? Kita sikit kenapa kita tolak. Yang ni kenapa kita tolak ni? 1109 kenapa? Kena buat olahan. Kena buat sedikit penerangan lah kenapa kita tolak itu. Begitu juga dengan yang ini. Selepas kita dah buat deep review, rupanya dia tidak berkait pun dengan tajuk kita. Ada 70 paper yang tidak berkait sebenarnya. So kita akan tidak berkait sebab apa? Okay, kena cerita sikit lah. Dan yang berkaitnya hanyalah yang exclude saja, tinggal 18 je. Okay, daripada 1197 ini hanya 18 saja yang betul-betul berkait dengan kita punya tajuk. Okay, jadi yang ini yang kita akan masukkan dia punya finding dia tu. Author dan juga result. Untuk kita akan buat dia punya team analysis. Team analysis seperti mana yang tadilah, yang kambing tadi, yang binatang tadi, itu dipanggil team analysis. Ataupun corak dapatan analisis daripada past researcher. Okay. Itu salah satu kaedah lah untuk kita nak buat analisis. Daripada 18 ni kita akan buat team analysis lah. Okay. Okay, itu good. Ada pertanyaan tak? Sekarang ni ada pertanyaan tak ni? Apa yang perlu buat, faham tak? Saya rasa kita kena tunjukkan macam mana dia orang dah dapat value N tu. Maksudnya menggunakan purpose. Contohnya, kalau tengok dekat Microsoft Word tu, apa? N record identify from Scopus 1115. 1115 tu maksudnya orang ni cari paper dekat Scopus ada 1115. Okey, tu maksud dia. Lepas tu yang N71 tu maksudnya kita cari paper yang berkaitan ada 71 paper WS. Tapi untuk level dia orang ni bagilah cukup lah. Maksudnya dekat Scopus contohnya finding dia adalah tanah liat, simen, soil stabilization. Mungkin dekat Scopus cuma 100. Dekat WAS mungkin contohnya 20. Tu maksudnya tak sampai macam ni lah. Jadi rasanya yang ini macam mana dia nak terbitkan apa? Ini macam mana dia nak terbitkan dalam apa? Nak dapatkan value. Tapi macam nak dapatkan benda-benda ni dekat Scopus. Dekat Scopus. Okey, sekarang ni kita enggak kena ada untuk yang ini rasanya kita boleh pakai ni. Cuma awak modify lah ni Scopus. Yang ni Web of Science ni kalau awak tak pakai, tak payah. WOS ni adalah Web of Science. So kalau kita punya Scopus, kita tulis Scopus kat sini. Kat sini kita fokus pada Scopus scope je lah. Untuk Google Scholar tak nak? Google Scholar ada sekali ke? Google Scholar biasanya Google Scholar dia overall sangat. Okey, jadi maknanya kita buat Scopus je lah. Rasanya jadi ada 3 ni. Scopus, WS, lepas tu ada Sign Direct, Telo Franchise, Springer ni. Rasanya boleh 2 ke? Satu Scopus, satu lagi Sign Direct. Sebab library jadi yang additional ni tak payah. Terus buat 2 je. Ya, Scopus dan juga Sign Direct. Dah.
Cuma dekat Science Direct ni dia punya keyword dia kawan tak berapa familiar sangat, dia punya string. Tak apa, kita identify by Scopus je lah cukup. Scopus pun boleh juga sebenarnya. Scopus. Daripada Scopus yang kawan buat sebelum ni, kita buat menggunakan Scopus ni, keyword kita search kat situ. Kita dapatlah dia punya paper tu, tapi ada setengah yang tak boleh download. Tetapi apabila pergi dekat Google boleh pula dapat, sebab ramai yang penulis ini dia publish dekat ResearchGate. Apabila publish dekat ResearchGate boleh access melalui Google Scholars. Tapi tu Scopus tu sebenarnya bukan Google Scholar tu. Tapi sebenarnya dia Scopus. Jadi sebenarnya dia adalah daripada Scopus. Cuma paper yang cara macam mana kita nak dapat paper tersebut, kita boleh gunakan Google Scholars. Okey, jadi untuk yang PSM ni, jadi aku rasa untuk identification ni, yang atas tu cuma satu je, identification, record, identify by Scopus searching. Boleh juga. Jadi ceritalah pasal kenapa kita pilih Scopus ni, apa kelebihan Scopus, kita cerita sikit lah. Jadi macam tadi yang kita cari. Dekat bab 2 tu kan. Okey. Jadi sekarang ni kita nak pergi dekat Scopus macam mana nak searching string searching. Lepas ni Cik Hakimi akan tunjuk identification tu macam mana dekat ni. Okey. Dia identification, screening, eligibility dengan included ni semua adalah step-step dia. Lepas ni kita akan masuk step-step dia. Ikut daripada flowchart ni. Itu betul. Tapi keyword dia tu kita kena tahulah, keyword dia macam tadi kan kambing, ayam, lembu tu. Tapi kalau macam untuk yang research ni contohnya adalah tanah liat, cement, soil stabilization, shear strength, tu maksudnya keyword yang kita guna. Keyword contoh yang tadi Cik Kimi tunjuk tadi adalah macam kambing, ayam apa semua. Itu finding dia. Keyword dia. Keyword kita ni adalah clay, soil stabilization, ataupun kalau seorang kata shear strength ataupun filter contohnya dia adalah microstructure, EDX, SRD, SEM, tu maksudnya finding dia lah. So kita akan tengok berapa researcher cerita tentang tanah liat campur dengan simen SRD. Ada berapa researcher dia. Macam tadi Cik Kimi katalah, berapa researcher cerita tentang ayam. Okay, berapa researcher cerita tentang kambing. Macam tu lah analogi dia. Okay, boleh terus Cik Kimi. Cik Hakimi, okay. Jadi kita pergi pada Scopus kita tengok macam mana nak buat. Okay, sekarang ni untuk pergi pada Scopus, sebab UTHM dia subscribe Scopus ni, jadi awak kena masuk menggunakan awak punya username dengan itulah matric number, guna student punya ni lah student punya ID lah. Campus ID ni. So pergi dekat library, so login untuk access di luar kampus lah. So sekarang ni saya dah masuk ni. So pergi dekat database, kemudian pergi dekat Scopus. Mana Scopus? Ni Scopus. Ataupun Science Direct So klik Scopus. Okey, dekat Scopus ni kita akan pergi dekat advance ni. Advance. Klik dekat advance. Okey, kita menggunakan query string String ni contohnya saya ada nampak dekat sini. Kalau kita dekat Scopus ni kalau kita type saja, okey, dia dipanggil phrase kan dia punya tu. Okey, kalau ini dia akan search dekat all. Okey, all. Kat ini dia akan search dekat title, abstract, keyword. So apabila kita tulis title, abstract, keyword, maknanya keyword yang kita isi kat dalam ini dia akan cari dekat title, abstract dan juga keyword saja. Kalau all maksudnya semua content yang ada di dalam paper tersebut. So biasanya yang saya belajar itu dia carakan menggunakan untuk SLR, menggunakan title, abstract dan juga keyword. So kita masukkan kat sini cara guna dia. Contohnya yang ni saya dah masukkan. Okay, awak ambil ni, tulis ni title, abstract, keyword. Okay. Kalau awak tulis ikut yang bawah ni, dia akan keluar nampak. T dia akan keluar nampak. Dia akan keluar dia punya. So kita boleh ambil. So klik yang ni. So nampak ada kurungan ini. So kita masukkanlah kurungan. Katanya authorization. So kita kena masukkan dia punya
Yang ni, apa panggil ni? Express ni. Okey, masukkan ini. Okey. Cuba kita search dapat kita search. Okey, jadi apabila kita menggunakan source stabilization, so nampak ni paper kat sini akan ada 5,800 dokumen. Sebab kita menggunakan satu saja keyword. Source stabilization. Jadi memang terlalu umum sebab tu paper itu banyak. 5,815 dokumen result kat sini. So terlampau banyak. Dekat sini kita boleh screen dia punya years. Tahun ni katakan kita nak 5 tahun. Kita tick lah yang mana yang kita nak screening tu. Yang ni dia punya engineering katakan subjek. Yang ni pun jurnal pun dia keluar ni, nampak banyak ni. Okey, jadi kita akan limit tu limit tu. Apabila kita limit tu, okey, jadi dia akan berkurangan menjadi 876 dokumen saja. Sebab dia nampak dia punya ini dia dah screen ikut tahun Yang hanya tahun yang terlibat adalah 2020 sehingga 2015. Sebab tu dia jadi kurang paper tu. Okey. Jadi okey, itu belum selesai lagi sebenarnya kita punya ini keyword kita. Sebab kita menggunakan satu keyword banyak kan. Terlampau banyak dia punya paper, jadi tak larat nak baca. Jadi apa yang perlu buat, kita kena combinekan keyword ke dalam kita punya advanced searching ni. So contohnya ni kita so saya masukkan yang saya punya saya copy tadi. Contohnya saya masukkan kat sini title title abstract keyword. So kat sini dia mesti kalau dia ada banyak, contohnya stabilize ni, kalau kita buat star ni maksudnya mungkin dia akan perbezaan panggil wildcard dan juga transcription operation lah. Stabilize ni dari stabilization, dia ada banyak ejaan kat sini. So kita buat star kat sini lah. Ataupun ada yang menggunakan treated. And ada yang dia tak guna stabilize tapi dia menggunakan treated. Kita boleh buat or. Tapi kat sini kita kena buat spris ni. Spris, kemudian or. Or, kemudian treated. Kalau or maksudnya kedua-dua paper yang ada tulis stabilize ataupun treated dia akan bagi kat kita lah. Kita akan dapat paper tersebut. Sama ada dia cerita treated saja ataupun stabilize ataupun kedua-dua dia akan bagi kat kita. Okey, apabila itu or kalau or dia akan bagi semualah. Kalau and dia akan limited. And ni dia akan limited. Okey. 11 or kemudian saya nak 11 apa? 11 clay. Sebab tu saya buat stabilize and clay. Jadi kita nak spesifikkan kita punya itu kepada clay. Stabilize and clay. Maknanya paper yang ada dekat title, abstract ataupun keyword yang ada tulis stabilize dan juga clay sahaja dia akan tunjuk kat kita. Kalau dia tulis clay saja dia tak akan tunjuk. Kecuali dia ada stabilize ataupun treated clay. Treated clay dia akan bagi itulah sebab dia ada N ni. N ini dia maksudnya mesti ada kedua-dua perkataan tu. Treated dan juga clay. Kemudian saya tulis kat sini N juga. N, TX ataupun SX ataupun biomass silika ataupun sodium silicate. Tengok dapat kita saya search kat sini. Apabila saya search so hanya ada 77 dokumen saja yang berkaitan dengan kita punya tajuk. So yang ni 77 ni rasanya okey sikit lah kan daripada beribu paper tu. 77 ni masih boleh lagi sebab kita belum screening lagi. Ini belum kita tapih ikut tahun lagi, ini belum lagi. Okey, untuk yang kita nak screening ikut tahun ni kemudian yang penting kita keluarkan dia punya string keyword. So string keyword ini yang kita akan masukkan dalam table kita dalam penulisan chapter 2 tu.
Ni kena copy ni copy. Masukkan ke dalam kita punya penulisan. So kat sini dia ada 70 paper kat sini nampak. Kita kena tengok balik ni. Wei, yang ini step dalam metodologi diorang kan? Ya. Kena ceritalah metodologi tu. Okay. Metodologi lah, maksudnya yang ini kena masukkan dalam table lah. Table keyword dia panggil tadi kan. Untuk chapter 2 kan dia suruh cerita dekat identification, dekat phase yang pertama identification dia kena cerita keyword yang digunakan. So copy ni. Inilah keyword yang digunakan untuk mendapatkan 77 N tadi. Nanti aku tunjuk satu paper yang untuk metodologi tu. Keyword-keywordnya apa dia ni? Boleh juga. Nanti kita try. Lepas ni ada contoh dia. Okey. Okey. Jadi N value tadi kat sini ni 77. Ini adalah N. Yang kita contohnya daripada Scopus, N dia berapa? 77 inilah. 77. Ini belum tapis lagi. Belum tapis menggunakan exclusion dan juga inclusion tables tadi. Macam tahun, paper dan sebagainya lah. So untuk kita tapis yang ni, katakan kita setuju yang ni lah. Kita setuju yang ni. Kalau tak setuju, kita kena design balik kita punya string searching ni. Kita kena design, kita kena try. Adakah ini dah menyeluruh? Kalau belum menyeluruh, kena try lagi. Try sampai yang kita puas hati. So kita ambil yang ni. Contoh kita puas hati yang ni ya. Maknanya yang ni dah memang dah boleh cover kita punya tajuk. Okay, ataupun kita boleh buat dua string searching lah. Ini mungkin yang pertama. Yang kedua kita buat lain sikit. Mungkin yang kedua tu untuk objektif yang kedua. Yang ketiga untuk yang ketiga. Tapi banyak paper nanti. Okay. Kemudian kita nak screening mengikut table tadi kan. Table yang kedua. So kita boleh, yang pertama timing. Kat sini kita boleh tip lah timing. So kita nak 5 tahun saja. So kemudian apa lagi? Kita nak dekat subjek apa? Area subjek kita nak engineering, material science, chemical engineering, environment pun boleh juga kan. Agriculture tak nak, chemistry nak tak? Ada tak kaitan? Chemistry masukkanlah sekali. Okay, itu saja. So yang lain kita boleh skip. Ini kat sini nampak engineering ada 34 paper. Material science 17, chemical 12, environment 12. Ataupun kita nak engineering saja pun boleh. So tinggal 34 je. Kita ambil yang engineering je lah. Engineering ada 34 paper, memang 34 lah. 34, okey. Yang kat sini 2020 ada 4 paper, 2019 5, 2018 ada 11, 2017 ada 3, ni 12, ini campur semua ni rasanya 34 kot. Berapa? Lebih tak apa. Okey, ni subject area. Kemudian publication stage, final, impress. Kita ambil semualah ambil semua. Okey, source title. Ini genre yang kita nak. Genre yang kita boleh pilih lah. Genre yang ni kita ambil semualah. Okey, keyword silika. Keyword yang ada sedikit ni 36, 11 ada 26, compressor strength ada 25, clear ada 21, sodium ada 21. So itu saja. So kita limit tu lah limit tu. Ini country, language pun boleh ni. Ini language kita nak apa? English sahaja. Okay. Apa lagi? Source type, genre. Okay, kita nak genre, paper genre ke nak conference? Conference kita nak tolak kan? Conference proceeding kita nak tolak, jadi kita ambil genre sahaja. So okay. Ini yang table yang kedua, kita screening menggunakan table yang kedua tadi. Inclusion dan juga exclusion. So kita limit tu kepada itulah. Limit tu. Daripada limit tu mungkin sedikit lah. Daripada 77 tu akan jadi 19 saja. Nampak? So 19 ini saja yang melepasi screening ataupun phase yang kedua tadi. So tinggal 19. Maknanya 19 tolak 77 berapa? 19 tolak 77 maknanya 58 paper telah di-excludekan disebabkan oleh tadilah kita nak 5 tahun, kemudian apa tadi? Language, apa semua tadilah. Kena cerita lah ni. Kenapa jadi 19 ni kena cerita. Apa yang kita tip tadi kita cerita dalam bab 2.
Okey, dah dapat 19 ini, barulah kita akan pergi kepada phase yang ketiga, iaitu eligibility. Yang ni yang mana kita perlukan review secara deep. Contoh kat sini, tropical residual soil stabilization powder form material increasing soil strength. Ini daripada ni Malaysia TV ni, banyak paper dia ni. Okey, influence sodium silicate, nampak? Dia dah berkait dah ni. Okey, so ini paper semua 19 ini awak kena review dan masukkan dalam table team analysis tadi. Kita nak analisis corak dapatan researcher lah yang lepas. So ini awak kena dapatkan dia punya, masukkan dia punya subject, kemudian masukkan dia punya findings. Kemudian kita akan analisis dia punya team. Kita tengok yang mana yang sama. Apakah yang dia punya similarity yang sama lah, menciptakan benda yang sama. So kita akan buat ayat kat situ. Okey, faham kat sini? So sekarang ni saya akan ceritakan bagaimana untuk mendapatkan paper pula. Kan tak semestinya 19 paper ni kita boleh dapat. Sebab ini ni lah kot. Okey, saya akan menggunakan cara ni lah cara ni tak boleh didedahkan lah kot. Okey, kat sini dulu Okey, kat sini kita contoh kita nak dapat paper ni, kita nak dapat. So, okey kita ni. Kita klik kat sini. Okey, kita boleh klik download lah kat sini. Klik download. So, kita tunggu sekejap tengok. Nampak tak ni? So kat sini tak boleh kan, dia bukan open apa? Open source punya kan. So tak boleh. Jadi macam mana nak buat ni? Macam nak dapat paper ni? Macam nak review? So kat sini kita boleh review abstract lah, tapi papernya tak ada. Macam mana nak buat ni? So cara pertama kita copy tajuk ni. Copy, kemudian kita pergi dekat Google. Awak boleh kat Google, awak paste kat Google ya. Kat Google try search. Kita tengok kat sini. Sama tak tajuk Mungkin akan ada yang dia publish dekat ResearchGate, so kita boleh dapatkan. Kita boleh request dekat ResearchGate. Okey. So sekarang ni dia tak ada. So macam tak ada ni. Kriteria ada tak? Tropical tak ada. Ni lah kot. Cuba klik kat sini. Awak kena cuba dekat ni. So kat sini pun tak boleh kan. So tak boleh, tak apa. Kita pergi tempat satu lagi. Ada juga yang tak dapat lah. So iaitu awak search dekat SCI. Ini gagak hitam punya website lah. Kita tak boleh ni. Ini. Remove barrier ni. Okay. Tak dapat. Saya tak boleh Mi, guna link yang tadi Mi masuk tadi. Mana? Dah masuk kan? Dia bagi link baru. Oh baru ini? Cuba klik ni. Oh sini ke? Okey. Antara tu dia sebab kadang dia orang ni hack. Betul. Ni. Ada. Okey, awak paste kat sini tajuk tu. Cuba lah. Kadang ada berjaya, ada yang tak berjaya. Nampak dah berjaya. Okey, yang ni tak boleh diheboh-hebohkan. Sebab dia ni gagak hitam Okay, nampak ni. Nampak kita dah ada papernya. Jadi ini strip dia lah. Okay, ini cara yang tidak non-illegal lah. Okay. So yang penting kita dapat papernya. So boleh download kat sini ya. Ni lambat sikit saya punya internet ni. Saya tinggal sikit datanya. Okay, jadi itu cara nak dapatkan paper, faham tak? So boleh menggunakan SCI Hub. SCI Hub. Okay, so nampak papernya. Okay, ini awak boleh review lah dia punya dapatan dia, apa dia. Bolehlah baca dekat abstract, baca dekat dia punya result ataupun conclusion tu. Okay. Okay, apa lagi tadi? Okay, dekat Scopus tadi kan. Okay, dekat ni dia faham kat tadi macam mana nak buat dia punya step phase yang pertama, iaitu
apa nama tadi, identification, yang kedua screening, yang ketiga eligibility ni kita kena buat table tadilah, table STEAM analysis. Okey. Okey, kemudian yang ni okey, kita pergi balik. Okey, yang ni awak kena copy ni. Title awak ni copy, dia punya ni kalau awak setuju yang ni awak copy yang ni. Tak, yang ni tak perlu kot copy je lah. Sebab yang 77 pun nak juga. 77 tadi yang awal tadi. Copy, Yang awal betul. pun nak juga dan selepas ni pun nak juga. Ini mungkin awak boleh buat penerangan lah. Termasuk dalam Ini dia punya- metodologi. Ya, metodologi yang chapter 2 tadi. Chapter 3 nanti. Kena copy juga lah. So, okey. Sekarang ni kita tengok dia punya ni, macam mana nak buat ni. Kadang-kadang dia fail sebab kita punya teknik tu tak kena. Okey, yang penting apabila kita buat string ni maksudnya kita cuba dapatkan paper yang betul-betul dengan tajuk kita sebenarnya. Kalau kita search stabilize saja ataupun kita search tanpa menggunakan teknik ini, kemungkinan kita tak dapat paper yang kita kehendaki lah. Sebab tu kita panggil systematic literature review, sebab kita menggunakan string searching ini supaya kita tidak terlepas satu pun paper yang kita hendak tu dalam bidang kita, supaya kita dapat mencari sebenarnya untuk mendapatkan gap lah sebenarnya. Gap kita punya kajian tu sebenarnya. Kalau kita menggunakan SLR ni bagusnya untuk mencari gap sebenarnya. Sebab kita review daripada tahun berapa ke berapa dengan keyword yang betul. Okey, jadi yang ini contoh yang dekat sini. Okey, saya buang ini balik. Kita buat satu persatu Okey, kita buat untuk okey, kalau contohnya macam ni, so dia kena ada kurungan. Okey, kena ada kurungan, dapatkan boleh ni. Okey, kemudian 11 dia mesti ada tanda apa nama? Space ni. Okey. Kena ada benda ni, quote unquote ni, kena ada quote ni. Okey, kalau or dia boleh dalam kurungan. Kalau or mesti di dalam kurungan. Kalau and di luar kurungan. Ni kita buat function or dahulu. Search. Okey, nampak ni banyak kan? 2 juta. 2 juta paper. Stabilize entry. Kalau stabilize saja tadi ada 5,000, tapi kalau kita campur dengan treated, lagi banyak. So kalau or ni maksudnya dia akan campur dua. Paper yang ada yang ada tulis stabilize pun dia ambil kira, dia kemudian dia campur paper yang ada treated. Okey, ini tak menyeluruh. So kita edit lagi, edit. So kita akan masukkan. Okey, kalau kita nak buat and, macam mana nak buat and? So kalau nak buat and, so awak kena buat macam ni. Kemudian or ni dia mesti di dalam kurungan. Kalau and dia di luar. Okey. Or dan juga and tu mesti huruf besar. Huruf kecil tak boleh. So kalau and, function and ini dia mesti di luar kurungan. So apabila ada dua keyword, so dekat depan ini mesti ada dua kurungan. Dia tak boleh satu. Kalau satu dia akan fail. Tak boleh access lah. Sebab awak punya code tu salah. So, bila kita buat dua, and maksudnya dalam satu artikel tu mesti ada stabilize dan juga treated. Search. Itu maksud and tadi lah. Okey, ada tinggal 19,000 saja. Nampak? Dia akan kecilkan skop. Apabila kita masukkan and, skop tadi akan menjadi lebih kecil. Skop tadi akan menjadi lebih kecil. Kalau or tadi skop dia akan jadi bertambah besar skopnya. Okey, biasanya or ni kita akan masukkan untuk perkataan yang sama. Contohnya stabilize or treated. Dia hampir sama, tapi kebanyakan paper kita boleh buat or supaya kita dapat juga paper yang menulis treated dan juga stabilize. Okey, itu or dan juga and. Sebenarnya boleh juga buat not and not. And not ni maksudnya tidak yang kita tak nak. Yang tak nak ada dalam tajuk tu. Apa dia? Contohnya tak nak apa?
Mana pick, kata dia pick sol pick sol. Ni kalau end ni kita tak nak lah paper tersebut. Kita tak nak ayat ini di dalam kita punya papers. Pick sol kita nak clear je. So and not pick. Okay, cuba dapat ke tak? Okay, tak dapat. Okay, dia kata apa kat sini? Content correct highlight text. Okay, ni macam ada error macam ada error. So kita ini berlaku lah biasa sols. Cuba kita buang sol. Okay, mungkin tak ada lah kot. Okay, jadi tak apa. Untuk end note ni, ada tak maksud end note ni? Saya gunalah end note tu, saya pun tak guna biasa. Okay. Jadi awak boleh buat lah. Yang penting kalau ada dua keyword ni, yang penting yang belakang ni mesti ada dua kurungan. Okay. Kemudian untuk or tadi dia mesti dalam kurungan. Or tadi mesti dalam kurungan. Tengok yang saya buat tadi. Ini apa ni? Okay, ni tengok Kalau or ni dia mesti duduk dalam kurungan. Okay, and dia dekat luar. Ni clay, ntx. Kemudian kalau or tu kita nak kat dalam, di dalam ni. Itu saja dia punya tu. Saya menggunakan or dan juga and saja untuk yang ni. Cuma apabila kita letak and, dia akan lebih kecil kita punya skop. Skop pencarian tadi akan lebih mengecil. Dan mengecil dan kena dengan kita punya tajuk lah. Kalau berbanding dengan kita letak satu saja keyword. So kita combinekan keyword dengan menggunakan operator and dan juga or. So dia lebih tepat lah. Okay, ada pertanyaan tak? Itu ya kot dulu. Hello? Okay, itu cara nak cari lah dalam Scopus. Okay, Syifa Izzati. Saya ada bagi dekat WhatsApp satu contoh jurnal. Jami, aku nak tunjuk contohnya lah. Okay, aku tunjuk. Aku nak present sekejap. Aku tutup boleh? Tutup. Okay. Okay. Okay, ni contoh paper. Okay. Untuk research awak buat macam paper ni pun dah cukup. Okay, kalau contohnya, okay, nampak ni paper ni tajuk dia adalah bicycle helmet and risky behavior. Keyword je dua je. Helmet basikal dan juga risiko dia, behavior. Systematic review. Okay, jadi dekat sini, okay, introduction dia sama juga. Okay, saya nak pergi awak kepada method dia ni. Kalau kamu tengok pada method dia ni, metodnya adalah sama seperti yang Encik Hakim cakap tadi. Okay, dengan method ni, okay, kalau tengok first method, ni dah metodologi awak lah. Okay, dia cerita to address, dia kata preview perform dibuat pada 17 Mei 2017. Okay, tengok keywordnya dia letak bicycle or cycle or helmet and risk. Ini yang tadi Encik Hakim cakap tadi, yang and or, awak guna keyword stabilize, awak guna keyword threatened. Jadi keywordnya adalah keyword dalam untuk finding tu adalah berasal daripada keyword kamu tu sendiri. Kalau tadi kamu adalah stabilize, strength ataupun clay. So maksudnya dalam penulisan chapter 3 awak je, bendanya adalah yang ni lah ni. Ni benda ni dalam chapter 3 awak. Okay, dalam chapter 3 awak ni awak kena cerita macam Cik Kimi tadi lah. Kena cerita satu-satu. First, identification. Okay, identification kat sini
kamu record identify through database searching Scopus saja. Awak tulis je Scopus. Kalau tadi Cik kami tunjuk ada 177. Jadi kat sini end dia 177. Additional ni tak payahlah. And then record after 49 duplicate. Oh ada duplicate, buang, tinggal berapa. Ni screening. Tadi Cik Iman cerita tentang screening. Lepas tu ya ada masuk eligibility. Lepas tu include. Okay, maksudnya ni ada empat fasa. Jadi ceritalah fasa-fasa dia. Contohnya macam tadi identification. Okay, record menggunakan Scopus. Jadi awak copy copy keyword dia kan tadi ada title ABS dalam kurungan created or awak copy kat situ. Lepas tu cerita daripada searching terdapat 190 paper ayat dia identification. Okey, lepas tu bukalah next next ayat lain pula, screening. Okey, screening dilakukan untuk membuang paper yang bersamaan contohnya. So remove ada 49 sama. Ceritalah satu-satu ni dalam chapter 3 awak ni. Chapter 3 awak nak cerita benda ni je sebenarnya. Daripada paper yang tadi Encik Kim tunjuk step dia lah. Ni adalah ayat-ayatnya, awak boleh guna ayat-ayat dia daripada paper tersebut. Okey, dah last sekali. Cuma ada 23 saja. Ni 23. Allah rajanya. Mana tadi? Okey, last sekali cuma ada 23 saja. Last sekali ada 23 paper. Okey, daripada 23 paper ni, metodologi kamu dapat 23 paper. Okey, jadi dalam chapter 4 kamu adalah result and discussion. Ni discussion kamu lah ni. Kamu ceritakan paper buat macam table yang Encik Kimi kata tu, ada dicerita, ni discussion dia ni. Daripada 23 paper tu saja. Dah selesai. Mungkin berapa muka surat. Ni paper dia ni. Table. Ini dalam chapter 4 kamu lah. Result and discussion daripada 100, daripada beratus-ratus hingga 23. Ni 23 papernya yang cerita tentang keyword tu saja. Okay, dah selesai dah. Itu je lah. Paper ni simple je, cukup. Jadi conclusionnya adalah tu. Pendek. Okay. Jadi saya dah bagi dalam by WhatsApp kat situ. Bagus kalau bila buat rujukan lah paper ni. Sebab dia complete lah, semua ada. Yang kita cerita tadi semua ada kat sini. Step dia. Yang ni dia dah rumusan dekat sini. Yang Cik Kimi dah cerita dah overall tu semua tadi. Jadi yang pendek lah. Tapi yang ni keyword dia cuma helmet basikal dan juga risky behavior. Tu keyword dia. Jadi keyword kamu tu adalah tadi adalah soil stabilization, clay stabilization. Okey, kalau yang seorang tadi kamu contohnya seorang UCS. Okey, kalau macam Firza contohnya microstructure ataupun lebih kepada EDX, SEM lah. Maksudnya keluarkan keyword dia je lah tu. So beza antara kamu bertiga ni adalah keyword saja. Yang lain semua step dia adalah sama. Keyword je berbeza. Jadi akan dapat paper berbeza nanti. Okey. Okey, sekarang ni kalau awak sekarang ni awak cuba, contohnya awak cuba search dekat Google Scholars. Okey, menggunakan seperti mana method yang saya cerita tadi, tiba-tiba tak dapat. Okey, tak dapat tapi tak apa, awak mungkin boleh forwardkan kepada saya keyword yang awak gunakan, saya nak tengok kat mana silap dia. Saya boleh tolong kat situ lah. Okey, kalau awak cuba buat kat Scopus tiba-tiba rasa tak keluar je kan. Mungkin ada silap lah. Jadi tak apa, awak mungkin forwardkan kepada saya yang awak punya string searching tadi, saya nak tengok apa yang silap ya. Kadang-kadang silap tu je, kadang kurungan tak ada. Dia punya huruf besar, huruf kecil semua itulah. Okey, itu yang saya boleh tolong lah. Okey. Tak apa, sementara yang ini adalah record, nanti Cik Hakimi akan bagi yang record lah. Nanti bagi dalam Dropbox ya Mi? Nanti kalau bagi, kalau masuk dalam, tengoklah je dalam Dropbox boleh lah. Tak muat ni sebab rasanya dekat 250 MB rasanya ni. Sebab sejam lebih. Kalau masuk dalam YouTube apa? Kalau YouTube boleh pakai link kan. Nanti bagi link lah. Bagi link lah. Boleh refer lah kat situ. Dan sekarang nanti dah boleh lah godek-godek kat sini. Minggu ni boleh godek-godek daripada keyword dia. Masing-masing dah tahu keyword dia kan. Jadi objektif yang hari tu yang kamu post tu boleh kekalkan. Cuma nanti saya nak tukar ayat dia je. Tapi keywordnya dah okey dah tu. Keyword untuk yang objektif tu. So cari based on the keyword dia.
Okey, senyap lain. Ada berapa sekarang ni? Kita ada yang tak ada Filzah lah Filzah tak ada nanti. Nanti Fizal tengok daripada ni lah, rekod dia tu nanti. Okey. Okay, so kalau tak ada apa-apa, minggu ni godek-godek, jadi nanti dalam hari apa nanti kita akan tanyalah apa masalah dia nanti. Nanti kami akan tanya berapa awak search, berapa untuk screening. First apa namanya? Search kan? Okey, berapa N je nanti saya dengan Cik Kimi akan tanyalah. Menunjukkan kamu dah mencari. Nah, yang dia ada tadi ada 4 step Ada identification, screening, editing, ada satu yang utamalah yang tiga yang okay, kan. Identification je berapa dulu? Ada empat fasa kan? Identification, screening, eligibility dan included. So minggu ni nak tengok identification kamu ada berapa? Kalau dapat screening pun okey. So dah boleh start lah copy paste sikit. Yang flow diagram ni kau ada bagi dia tak flow diagram Microsoft Word yang tadi tunjuk tu? Yang mana Boleh jadi rujukan lah untuk chapter 3 tu dah boleh masukkan dah. Oh boleh nanti kau bagi. So untuk memudahkan penulisan je nanti. Nanti kau bagilah supaya dia boleh edit nombor je kan. Edit nombor je, okey. Edit nombor je betul-betul kotak-kotaknya apa semua. Kotaknya dah ada, okey. Okey boleh. Okey boleh. Kalau tak ada apa dah boleh inilah. Boleh menggodek-godek lah apa yang patut. So okey lah kot untuk hari ni setakat ni lah kot Boleh? Okey. Kita sudahi dengan apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.